Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni macam yang saya janjikan, saya akan buat ulang kaji untuk MMAT. Saya akan pilih certain topik je yang memang selalu keluar. So, untuk yang selalu keluar, yang confirm keluar lah, which is section C, yang penyelesaian segitiga, nombor indeks, linear programming dengan motion tu kan, yang motion along a straight line. Tapi saya akan fokus hari ni 2 tajuk je, which is untuk section C kita akan fokus, kita akan pilih 2 dari 4 tajuk. So 2 tajuk yang saya selalu sarankan iaitu penyelesaian segitiga dengan nombor indeks. Saya akan tunjuk 2 soalan tu untuk ulang kaji hari ni, jadi boleh tanya apa yang tak tahu. And then untuk soalan linear law, which is hukum linear, ini selalu memang akan masuk section B, 10 markah juga. Alright, so total hari ni markah kita nak fokus is 30 marks. Jadi jom kita start. Jadi yang mana yang simple tu boleh tanya, saya ada kira terus sebab macam dia boleh dapat terus. Yang ni saya rasa semua orang boleh lah. Yang first punya ni, tak apa, kita tengok soalan dulu. So dia cakap kat sini, gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Jadual 2 di bawah menunjukkan 2 pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh melalui eksperimen. Diberi X dan Y dihubungkan oleh persamaan. Okey, dia dah bagi persamaan kat sini, iaitu PY bersamaan Q power of X, di mana P dan Q adalah pemalar. Alright. And then ini adalah dia punya graf lah, graf pula. Dia punya jadual X dengan Y. Jadi soalan yang pertama A, plot graf log Y asas 10 melawan X menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit. Okey, yang ni you kena tahulah. 2 cm ni maksudnya yang satu kotak besar tu lah, kepada 1 unit, 1 unit, dan part CX. Ni untuk part CX. Maksudnya nanti kita akan buat XY dia macam ni lah. 1, 2, 3 macam tu. Okay. And then untuk part CY iaitu 2 cm kepada 0.1. So dia start 0.1, 0.2, 0.3 setiap kotak tu lah. Untuk part C log Y base 10. So kat sini log Y base 10. Saya harap you guys dah boleh lah tajuk ni. Tajuk ni lukis graf insyaAllah okey. Cumanya bila nak reduce kan, iaitu kita nak jadikan dari tak linear kepada linear ni, equation ni, yang tu yang selalu student lemah sikit. Alright. So dari sini kita dah tahu dia suruh lukis macam ni. And then apa-apa pun sebelum lukis mestilah kita akan cari nilai. Okay, ini saya dah tunjuk. You guys boleh guna banyak cara. Sama ada you guys nak guna spreadsheet dari calculator ke, ataupun you nak cari satu-satu ke, ikut you. Tapi make sure jangan salah careless lah. Check, double check Kalau you guna spreadsheet, you boleh check balik nilai yang you masukkan. So saya suka guna spreadsheet untuk double check. Alright. Okay, so ni saya dah cari. And then saya dah plot. Plotting saya plot macam ni. And then ni plot dia. Siapa yang dah try boleh check jawapan, sebab saya ada bagi soalan ni dekat Telegram group, so that you guys boleh try. And then dekat sini dia suruh lukis garis lurus penyuaian terbaik kan. Dia suruh lukis yang ni. So bila garis lurus penyuaian terbaik, selalunya dia takkan kena semua tau, tapi dekat-dekat. Cuba you tengok kat sini. Untuk titik yang 1, titik kedua, ketiga, keempat ni dia tak kena kan, kedua, ketiga, keempat, betul kan? Tapi dia dekat-dekat. So macam ada yang bawah, ada yang atas, ada yang atas, dia tak banyak ke atas ke bawah lah, macam balance lah kita tengok. So ni adalah kita kata garis penyuaian terbaik lah. And make sure bila you garis sampai kena dekat Y-intercept, iaitu pintasan Y. Kenapa? Sebab nanti kita nak tengok nilai Y dia tu berapa. Alright. So dekat sini jom kita tengok macam mana nak reduce. Alright. So A dah settle. Sekejap saya letak ni. So ni dah settle. And then B dia kata menggunakan graf di 8A yang tadi, cari nilai 1 P. Okay, sebelum kita nak cari nilai ni, kita kena reduce dulu persamaan yang bukan linear. So ini adalah persamaan bukan linear. So saya tulis dulu PY sama dengan Q kuasa X. PY sama dengan Q kuasa X. And saya akan suruh compare kan, dari graf dengan dari reduce equation yang kita dah jadikan linear lah. Jadi dekat sini saya nak cari Y, M, X, C.
Ni dari persamaan. So kalau dari persamaan kita tengok y dia memang kita akan ikut yang graf, iaitu y besar dia adalah log y base 10, log y asal 10. And then x dia kita tengok je kat sini. So kat sini log y dengan x. So dekat sini x dia adalah x. Jadi sekarang kita nak cari m dengan c. Make sure you kena reducekan betul-betul. So dekat sini kita tambah, kat sini kita nampak kan ada log. Sebab tu kita kena ada clue. So bila ada log, kita tambah terus log. Log py sama dengan log q power of x. Ingat tau, tengok clue. So dekat sini log dia asal siapa? Tengok kat sini asal 10. So saya tambahlah 10. And then guna hukum log lah, iaitu kalau darab, iaitu p darab y kan, kita akan jadi tambah log p asal 10 tambah log y asal 10 sama dengan x boleh turunkan ke bawah, x log q power of 10. Ini adalah hukum log So dari sini saya nak susun dalam bentuk y sama dengan m x tambah c. So apa-apa pun saya nak susun y di hadapan. So y di hadapan saya akan susun jadi log y asal 10 bersamaan mx. So ni kita tahu ini adalah x dia, sebab kat sini clue dia. So saya susun balik sahaja, iaitu saya akan tulis log q asal 10 x. Lepas tu saya akan bawa log p asal 10 ni ke belakang. Log p asal 10. Alright. So lepas saya dah susun macam ni, saya dah boleh identify kat sini, iaitu ini adalah y besar, ini adalah m, ini adalah x, ini adalah c. Make sure betul tu you buat. So dekat sini saya salin balik je, iaitu dia punya y dah salin, m dia adalah log q asal 10, x dia adalah x, c dia adalah negatif log p asal 10. Okay, so once kita dah dapat ni, nanti kita akan compare m dengan c. Selalunya kita akan bermain m dengan c. Masalah sekarang adalah you kena tahu reducekan. Alright, so lepas kita dah reducekan, kita tengok pula c dekat graf. So ni dia punya tadi kita dah tengok skala dia adalah sini sampai sini 0.1. So kita tengok kat sini ni lebih kurang dekat tengah-tengah kat sini. Betul kan? Tengah-tengah X tu kan? So ni adalah 0.5. So ni negatif 0.55. Lebih kurang lah. Alright. So negatif 0.55 adalah C bagi graf. So saya tulis kat sini. Sekejap saya ambil color lain. Okay. C bersamaan negatif 0. Besar sangat pula. 55. Okay. And then saya cari M. Untuk cari M, kita kena ada 2 titik. Saya suka style saya lah untuk senang. Saya akan ambil satu, memang saya dah ada titik. Ni y-intercept kan. So saya akan ambil satu titik, which is memerlukan 2 titik. Jadi titik yang pertama saya akan ambil yang memang y-intercept kita dah ada, iaitu 0 dengan negatif 0.55. Okay. And then titik kedua saya akan pilih yang memang lalu. So kat sini saya nampak saya macam 6 ni macam lalu terus kan. So saya ambil 6 dengan 0.6. Okay. So 6 dengan 0.6. Jadi dari sini kita carilah nilai dia, iaitu ya Allah, bawa pasang tak nampak. Lepas tu kat sini saya carilah nilai dia, iaitu M bersamaan y2 minus y1 over x2 minus x1 kan. So saya letak 0.6 tolak dengan negatif 0.55 per 6 tolak dengan 0. So ni tekan kalkulator je lah, iaitu kita akan dapat 0.6 tolak negatif 0.55. So bahagi dengan 6. So dapat kat sini lebih kurang 0.5
192. Saya ambil 3 tempat perpuluhan. Ini adalah untuk M dia. So sekarang kita dah ada M dengan C dari graf dengan dari persamaan. So guna dia adalah kita akan compare. So kat sini jap, saya tak suka lah, macam tak nampak sangat. Ni macam nampak tak? Okey, ni nampak sikit. Okey, so dari sini saya ambil tadi M dari persamaan. M dari persamaan adalah log Q asas 10. Sini. So saya tulis kat sini log Q asas 10. And lagi satu adalah dia punya C negatif log P asas 10. Negatif log P asas 10. So bila ada dua ni, nampak tak? Saya ada dekat sini. Sekejap. Sekejap. So saya ada kat sini M dengan C. Kat sini pun saya ada M dengan C. Alah, ni kalau kuning. Tak apa. Saya compare je. So untuk saya compare M, saya tulis M. M kat sini adalah 0.192. So saya tulis log Q asas 10 bersamaan dengan 0.192. So dari sini saya nak cari Q, saya hilangkan log. Macam mana nak hilangkan log? Asas yang sekarang untuk log akan jadi asas untuk indeks. So sini akan jadi 10 kuasa 0.192. So dapat kat sini Q adalah bersamaan 10 kuasa 0.192. So dapat kat sini 1.56. Saya ambil 2 tempat perpuluhan tau. Jom saya ambil 3. Okey, 1.556. Ni untuk nilai Q. Bila kita nak cari C, kita compare C pula. Which is C sekarang adalah C negatif log P asas 10 bersamaan dengan C kat sini adalah negatif 0.55. So macam tadi, saya hilangkan sebab kiri kanan ada negatif, kita boleh hilangkan terus. So sini jadi log P asas 10 bersamaan 0.55. Jadi P macam tadi juga, asas sekarang akan jadi asas kepada indeks. So 10 kuasa 0.55. Jadi dapat jawapan 10 kuasa 0.55. So dapat jawapan 3.548. Alright. So ini adalah jawapan untuk nilai P dengan Q. Hope you guys faham lah. And then nombor 3. Okay, jenis soalan ni kan bagus soalan ni sebab dia dah gabungkan tau. Maksudnya yang ni kadang-kadang sebenarnya soalan dalam exam dia tanya atas ni je. Alright, cari nilai P dan cari nilai Q. And then kadang-kadang soalan dalam exam dia tanya yang ni je. Tapi dia minta nilai Y dengan nilai X lah. Dia bagi dua. So ni dia bagi gabungan. Ada yang kita guna konsep compare M dengan C. Ada yang kita kena tengok dari graf terus. So nombor 3 ni kita tengok dari graf terus tau. Okay, so saya tunjuk kat sini. Dia kata cari nilai Y. So saya tulis kat sini dia nak nilai Y. Y sama dengan berapa apabila X sama dengan 4.5. So apabila X sama dengan 4.5. Jadi dekat sini saya akan tengok graf ni. 4.5 dekat mana? Okey, ni kita dah cari tadi so saya padam So ni saya padam supaya tak pening. Alright. So 4.5 adalah dekat sini. 4.5 X. Saya ke atas dekat sini. Lebih kurang kena dah ni kat sini. So kat sini saya garis dulu, nanti baru saya tengok nilai dia. Sini. Allahu Akbar. So sini adalah 0.4 1 2 3 4 0.44. Alright. So lepas saya baca, saya dapat nilai log Y base 10 sama dengan 0.44. Soalan nak Y. So bila nak Y, kita kena tukar balik, iaitu Y bersamaan 10 kuasa 0.44. So dapat nilai. So jawapan dia adalah 2.754.
Jadi make sure you tahu macam mana nak patah balik dari Y besar ke Y kecil, X besar ke X kecil. Sebab kali ni dia bagi soalan X kecil dia X terus. Kalau dia bagi soalan macam X tu log X base 10 ke, you kena tahulah tukar balik. Tak boleh guna terus lah 4.5 yang diberi kat atas ni. Alright. Okay, so ini adalah untuk soalan yang ke-8. Saya harap sangat you guys boleh score sebab soalan dia sama je setiap tahun. Maksudnya untuk linear law ni. Okay, and then next adalah mengenai penyelesaian segitiga. Okay, penyelesaian segitiga ni saya rasa banyak tak ada masalah dah untuk petua sinus, petua cosinus bila nak guna. And then yang student confused adalah soalan B ni, which is macam mana nak lukis. Itu selalu saya dapat soalan tu. So kat sini jom kita buat sama-sama, and then nanti kita, siapa yang dah try boleh check jawapan nanti. Mana saya nak buat tadi? This. Okay, so sekarang ni kita buat satu-satu. Untuk A, dia kata apa kat sini? Rajah 8 menunjukkan sebuah segi 4 PQRS. Okay, segi 4 PQR. Dan PQR adalah sudut tirus. So, dia kata PQR adalah sudut tirus. Sudut tirus ni acute angle lah English dia. So, sudut tirus. Sudut tirus ni apa? Sudut tirus ni adalah dari 0 sampai 90 lah. Jadi make sure kadang-kadang dia sebut, jarang sebenarnya dia sebut sudut tirus. Selalunya dia akan sebut sudut cakar. Okay, so you kena tahu perbezaan lah macam mana nak tulis jawapan bila sudut cakar dengan sudut tirus. So sekarang ni dia kata cari A1 PQR. So untuk PQR kita nak cari yang ni lah. Jadi saya dah cakap hari tu, bila kita nak tengok petua, sama ada nak guna petua sinus atau petua cosinus, kita kalau sebolehnya kita nak guna petua sinus sebab dia punya algebra senang. So kalau petua sinus kita check dulu boleh guna tak? Dia bertentang, konsep dia bertentang. So saya tengok kat sini kan. Okay, sini ada maklumat. And then sini pun ada satu maklumat bertentang. So saya akan guna petua sinus lah. Macam tu cara nak check dia. Jadi dekat sini untuk cari A, saya buat atas ni A1. Jadi untuk cari PQR, saya akan letak apa yang nak cari dulu. Sin PQR. Saya tulis Q je lah asal hudur sangat. Sekejap. Sorry. So A1 sin, saya tulis Q je sin Q over yang bertentang dengan dia. So 15.1 sama dengan sin 40 per bertentang dengan dia 11.7. Siapa tak faham tanya tau. And then dari sini saya akan dapat Q bersamaan ni algebra which is saya akan buat gerakan 15.1 kat sana, which is akan dapat sin 40 per 11.7 darab 15.1. And then nak hilangkan sin ni, gerakkan sin inverse je. Ni saya buat sekali harung tau. Kalau you guys tak tahu, buat satu-satu. Cuma jangan ambil perpuluhan sikit sangat sebab nanti takut efek. Alright. So saya tekan kat sini sin 40 per 11.7 darab dengan 15.1. Macam ni saya tekan. Ni. Lepas tu saya tekan sama dengan, and then tekan shift sign. Answer. So sama dengan. So dapat kat sini, sama ada you nak ambil macam ni, which is 56.06 degree, ataupun saya suka guna degree and minute. So 56 degree and 3 minit. Jadi saya tulis terus kat sini jawapan dia. Since yang ni memang bawah 90, yang ni sudut tirus lah, saya tak payah tukar apa-apa dah. So kat sini 56 degree 3 minit. So kita dah dapat jawapan dekat situ. Alright. Untuk tidak memeningkan kepala, saya padam yang mana kita dah buat. Kalau siapa yang tak faham, tanya terus tau. So saya padam yang ni. Okay, theta ni kena tahu 56 degree 3 minit. Okay, so kat sini. And then bila kita dah ada 2 degree, saya boleh cari degree ketiga kan. Saya memang suka cari terus. So saya ambil 180, tolak 56 degree 3 minit ni dengan tolak dengan 40 degree. So dapat kat sini 83 degree 57 minit kat sini. Kenapa saya cari? Sebab boleh cari, letak je lah.
Okay. And then dia cakap nombor 2, cari PSR. So PSR yang mana? PSR adalah yang segitiga yang ni. So untuk segitiga yang bawah ni, saya tulis segitiga B. Segitiga B ni kita tengok maklumat apa yang ada. So kat sini memang kena guna ada 3 sisi. 3 sisi diberi. So bila 3 sisi diberi, 1, 2, 3. 3 sisi ada. Jadi kita kena guna petua cosinus. And then dekat sini dia kata PSR kan. So PSR dekat sini. Degree dia. Dia nak cari kat sini. So macam mana nak guna formula untuk petua cosinus? Untuk petua cosinus, dia punya formula is saya suka tulis degree dia dulu. Maksudnya yang mana kita nak cari, saya akan letak dekat belakang sekali. So cos S. Saya tulis macam tu cos S. Lepas tu yang bertentang dengan dia, iaitu 15.1 ni, saya akan letak paling depan. 15.1 square. Dan baru saya guna sisi-sisi yang lain, iaitu 8.5 dengan 10.3. So 8.5 kuasa 2 tambah 10 pula. Betul lah. 0.3 kuasa 2. Ni saya kebelakangkan sikit. Tolak dengan 2 darab 8.5. Ke belakang lagi. Darab dengan 10.3. Ya. Astaghfirullahaladzim. Okay, 10.3. Okay. So ini adalah dia punya algebra lah. Jadi kita nak selesaikan. Untuk selesaikan ni, you kena pandai susun-susun lah. Kalau saya tak suka negatif. Saya akan gerakkan semua ni ke depan. 2, 8.5 darab 10.3 cos S bersamaan 8.5 square tambah 10.3 square. And then ni saya gerakkan ke belakang, tolak 15.1 square. Dan ini adalah konsep darab. So bila darab, saya boleh gerakkan terus jadi bahagi. So 2 darab dengan 8.5 darab dengan 10.3. Ni saya buat cara cepat tau. Kalau you nak tulis satu-satu pun betul. Alright. So ni saya padam. Okay. And then dekat sini saya tulis jalan kira dia lah, which is 8.5 square tambah 10.3 square tolak 15.1 square. And then per 2 darab 8.5 darab 10.3. So dapat kat sini negatif 0.2 something ni lah. Alright. So saya nak cari S terus. Saya tekan shift cos answer. Sebab saya tak nak lari banyak sangat. So dapat kat sini dia punya degree adalah 106.48 degree ataupun both in degree and minute 106 degree 29 minit. Dua-dua ni betul. Alright. So kita dapat dekat sini untuk S pula. So saya padam kat semua kat sini. Cik. Okay. So saya isi kat sini. Iaitu kita dah dapat dekat sini 106 degree 29 minit. Okay, settle untuk soalan 1 and 2. And then yang ketiga, dia kata luas dalam sentimeter square bagi segi 4 PQRS. So segi 4 PQRS ni terdiri daripada dua segitiga. So saya tulis segitiga A dengan B lah. So kita tambah je lah luas kedua-dua ni untuk dapat luas keseluruhan. Jadi kat sini saya padam yang kira tadi So padam ni. Okay. So untuk kira yang ketiga, formula untuk luas adalah 1/2 square theta pula. Astaghfirullah. Betul lah ni 1/2 AB sin C. Saya dah tercampur tajuk. So 1/2 AB sin C. Saya tengok lah AB sin C ni apa? AB sin C ni sebenarnya adalah dua sisi and satu sudut kandung. Saya tulis kandung je So satu sudut kandung, saya tengoklah sudut apa yang ada and ada dua sisi. Jadi untuk A ni, yang A, kita tengok kat sini yang sudut yang ada dua sisi dan satu sudut yang dikepit ni, di tengah-tengah.
adalah yang ni. Nampak tak? 11.7, 15.1 dengan degree yang ni. Dia diapit. So saya akan guna 3 ni lah. Saya tak ambil yang 56 degree 3 minit ni sebab kita tak ada 2 sisi dia yang diapit. Saya tak ada PQ ni. Alright. So saya akan ambil yang tu. Saya akan tulis 1/2 sisi. A dengan B ni adalah sisi, iaitu 15.1 dengan 11.7 sin C. C adalah 83 degree 57 minit. Okay, so ini adalah untuk segitiga A. And then untuk segitiga B saya tengok juga konsep dia sama. So saya tengok dekat sini dia punya sisi dengan degree. Okay, saya dah nampak kita ada satu ni kan. And then yang ni dengan ni. Sisi, 2 sisi. So kena ambil yang diapit So dekat sini saya akan tulis 1/2 darab dengan 8.5 darab dengan 10.3 darab dengan sin 106 degree 29 minit. Okay. So dari sini you akan dapat jawapan lah. Saya tekan sekali harung je ni. 1/2 darab 15.1 darab 11.7 darab sin 83 degree 57 minit. And then plus, saya buat terus 1/2 darab 8.5 darab 10.3 darab sin 106 degree 29 minit. So dapat kat sini 129.819. Saya ambil 3 tempat perpuluhan. Okay. And then seterusnya kita tengok soalan B. Okay, soalan ni yang selalu student takut sikit, which is untuk lukis. So saya tengok dia kata apa. Okay, so apa-apa pun saya padam dulu yang atas ni. Sekejap saya padam untuk highlight je. Sekejap Okay, sebab nanti saya nak bagi nampak dia punya cara tu. Okay. Alright. So dekat sini dia kata sketch lakas sebuah segitiga P prime, Q prime, R prime yang mempunyai bentuk berbeza dari PQR yang sekarang ni dengan keadaan, okay, dengan keadaan ni yang penting tau. So sila tanda. Oh, saya tak nak guna kalau ni. Okay ni. PR bersamaan PR. So saya akan tanda tau atas ni. Which is PR sama dengan PR. Mana PR? So ni akan sama. So saya takkan kacau dia. Okay. And then dia kata QR sama dengan QR. Yang ni. So QR. Yang ni. Ni akan sama. And then lagi dia kata QPR. QPR iaitu yang ni akan sama dengan QPR. Alright. So kita tahu ada 3 maklumat yang akan sama. Iaitu yang ni. Yang RQ. RP. Dengan yang bawah ni lah degree dia, sudut dia. Jadi macam mana kita nak lukis? First thing you kena tahu, kita ada 2 jenis, iaitu sudut tirus punya dengan sudut cakah punya. So katakanlah, ni saya ulang balik katakan ni segitiga sudut tirus. Memang macam ni bentuk dia. Kalau kita nak buat sudut cakah, kita just gerakkan, contohlah ni 5 cm. Saya just gerakkan sama kaki je. Sini jadi 5 cm juga. So untuk kedua punya lukisan, dia akan dapat macam tu. Faham kan? So kita gerakkan yang mana bentuk akan berubah, iaitu sini adalah untuk bentuk sudut tirus, ini adalah untuk sudut cakah. Okay, ni dia punya basic lah. And then saya tengok dekat sini, lukisan ni yang sama 1, 2, 3. Mana yang akan bergerak? Garisan yang pendek. So saya tengok kat sini, ni 15.1, ini 11.7. Okay, so saya tahu confirm yang akan gerak adalah garisan RQ ni. Okay, so macam mana saya nak gerak? So saya nak gerak, saya dah nampak ini adalah sudut tirus. Betul kan macam saya cakap tadi, ni sudut tirus, tapi yang ni segitiga dia terbalik lah macam ni. Macam tu, nampak kan? So dekat sini saya just gerakkan 11.7 ni jadi macam ni lah. So sini pun 11.7.
Okey? Dengan kata lain, kita akan dapat bentuk dia nanti adalah macam ni, segitiga dia. Saya tulis kat sini Sini, sini, sini. Contoh. So, saya akan dapat kat sini, atas ni adalah R. Kat sini yang gerak ni adalah Q. And kat sini adalah P. And apa yang sama? Yang gerak ni 11.7. Lepas tu yang ni sama 15.1. And then kat sini 40. Dapat? Okay? So, make sure mana garisan yang nak gerak. Ini bentuk sudut tirus ke sudut cakar segitiga ni. And then gerakkan. Yang mana yang pendek. Line yang pendek. Nampak tak ni pendek? 11.7. Ini 15.1. So, kita gerakkan yang ni. Okay? And then, dah lukis. Alright. And then, dia kata seterusnya nyatakan saiz PQR. Okay, saiz PQR maksudnya yang ni. Yang ni. Saiz PQR ni maksudnya dia nak tahu sudut tirus ke cakar dengan berapa degree dia lah. Alright. So kat sini dia dah kata dia nak cari Q, which is kat sini. Sini. So macam mana nak cari sudut cakar punya? Kita just ambil 180 tolak dengan 56 degree 3 minit. Memang macam tu syarat dia. Alright. Untuk cari sudut cakar, kita akan ambil 180 tolak dengan sudut tirus. So kat sini untuk jawapan B 2, kita akan ambil, kita tulis ini sudut cakar. So, kita akan ambil 180 tolak dengan 56 degree 3 minit. 180 tolak 56 degree 3 minit. So, dapat kat sini 123 degree 57 minit. So, ingat tau dekat sini, kalau kamu perasan ni kan sama kaki, sini pun mestilah 56 degree 3 minit. That's why kalau nak cari kat sini, kita ambil 180 tolak dengan sudut sebelah ni. Tu lagi satu konsep untuk you fahamkan lah. Alright. So make sure tau, jangan hilang lukis ni. Okay, next question. Iaitu dari tajuk index number, nombor index. So jom kita jawab. Ini dua formula kamu kena tahu, iaitu formula untuk index number dengan index gabungan lah. Index gabungan pula. Index gubahan. Composite index. So, jom kita baca soalan. Jadual 3 menunjukkan harga dan indeks harga bagi 4 bahan P, Q, R dan S yang digunakan dalam penghasilan sejenis serbuk kari. So, kita nak hasilkan serbuk kari ni guna penghasilan serbuk kari. So, serbuk kari ni macam gabungan semualah. Alright. So, kita akan guna 4 bahan P, Q, R, S. And then dekat sini dia kata cari nilai X, Y dan Z. So, X, Y dan Z kat sini. X, Z, Y. So, first saya akan tengok dulu maklumat apa yang dia bagi. Okay, first saya tengok dia bagi harga. Okay, fine. And then dekat sini, and then dekat sini dia bagi indeks harga bagi tahun 2015. Okay, saya tulis dulu. Indeks harga bagi tahun 2015 berasaskan 2013. Okay, tu cara penulisan dia 2015 berasaskan 2013. And then saya tengok lagi. Oh, ada M kat sini. M, lepas tu dia tulis kat sini peratus. Peratus mestilah 100%. Betul tak? So, saya isi je dulu M ni. So, 37 tambah 33 tambah 14. Kita baru ada 84. So, saya tolak 100, tolak answer. Kat sini saya dapat 16. Dia tak suruh cari pun. Saya just cari je. And then, A. Dia kata cari nilai X, Y dan Z. So, untuk cari nilai X, Y dan Z, dia bagi harga untuk 2015 dengan 2013. 15 dengan 13. And kita dah ada indeks untuk 2015 berasaskan 2013. Jadi, kita guna je lah. Which is straightforward lah ni. A, kita akan dapat P 2015. Ni yang kita akan guna formula ni Sekejap, saya gerakkan ke atas ni. So, saya cari kat bawah lagi. P 2015 per P 2013 darab dengan 100. Kita akan dapat indeks dia lah. Indeks 2015 berasaskan 2013 ni. So, kat sini saya cari untuk A. P 2015 adalah untuk P ni. Sebab saya nak cari X kan. X over 2013 dia 4 darab 100 bersamaan ni indeks dia 135.
So ni selesaikan algebra je lah. So saya akan dapat kat sini 135 bagi 100 darab 4. So dapat 5.4. Okay. So dapat ni saya isi terus kat sini, iaitu sini adalah 5, asal macam besar semacam, saya kecilkan. Okay. 5.4. Okay. And then untuk cari Y, mana Y? Y adalah dekat sini. Sini, jadi kita guna formula yang sama, iaitu 3.6 per 3.75. Saya bermain dengan bahan R sebab Y ni dekat R. Darab 100 bersamaan Y. So sekarang ni Y ni adalah index number, so dia akan duduk di hujung lah macam ni. Jadi saya tulis untuk pengiraan straightforward lah. 3.6 per 3.75 darab 100. So dapat kat sini Y bersamaan 96. Jadi saya tulis juga kat sini 96. Alright. And then untuk cari Z, Z adalah di bahagian bahan S. So bahan S guna formula yang sama, iaitu formula ni juga. So kita akan masukkan 7.2 per Z darab 100 bersamaan 150. So untuk yang ni lebih kepada algebra you make sure tahu algebra lah. So ni saya akan buat 7.2 darab dengan 100, dan saya gerakkan Z ke sana, and then 150 ke bawah. So saya akan dapat kat sini 4.8. Kalau you tak nampak yang I buat, boleh buat satu-satu tau. So dekat sini settle untuk soalan yang pertama, ABC pula X, Y dengan Z dia. Jadi kat sini saya tulis juga 4.8. Senang nanti kita nak kira. Okay, so dah settle semua ni. Saya padam yang pengiraan-pengiraan ni untuk memudahkan soalan lain. Alright. So settle soalan ni. And then soalan B, dia kata hitung indeks gubahan, composite index, indeks gubahan. Bagi kos membuat serbuk kari pada tahun 2015 berasaskan tahun 2013. So ni memang kita dah ada dah 2015 dengan 2013. Sekarang ni dia suruh kira indeks gubahan. Indeks gubahan dia ada formula dia, iaitu hasil tambah WI bahagi hasil tambah WI. Formula ni dia beri dalam exam, cuma you kena tahu gunalah. So macam mana summation hasil tambah WI over summation of WI ni, hasil tambah WI. So saya tengok kat sini je lah, ini adalah I bagi certain barang tu. So saya akan letak kat sini, untuk pengiraan adalah B 135 darab dengan 37. So dekat sini nampak tak sini? Dia adalah, ni adalah I, ini adalah W. So kita darab je dua ni, I dengan W ni. So tambahlah seterusnya. Tambah 115 darab dengan 33. Tambah dengan 96 darab dengan 16. Tengok guna. Sebab tu saya tulis siap-siap tu. Tambah dengan 150 darab 14. Per hasil tambah W. Kan dia dah sebut peratus. Sama ada kamu nak tulis balik 37 tambah 33 tambah 16 tambah 14, ataupun tulis je 100. Kenapa? Sebab saya dah tahu peratus memang 100%. So saya letak je lah hasil tambah dia memang 100 lah. So tekan dekat sini. Tekan. Akan dapat dekat sini 12426 per 100 bersamaan 124.26. Okay. So ini adalah untuk B, composite index. Composite index ni quite straightforward lah. Okay. So C ni maybe dia akan pusing sikit lah. Jadi untuk, saya tulis balik maklumat yang kita ada, iaitu kita dah ada composite index, indeks gubahan bagi tahun 2015 berasaskan 2013. Saya sebab selalunya dia akan guna balik. So 124.26. Okay. Lepas saya tulis, saya padam yang kita cari tadi. Siapa yang tak faham sila tanya.
Okay, and then baru kita tengok soalan C. Soalan C dia kata diberi indeks gubahan untuk membuat sepaket serbuk kari meningkat dari 2013. Okay, perkataan meningkat ni penting. Meningkat mana? Meningkat dari tahun 2013 kepada 2017 sebanyak berapa? 60%. Wow, banyaknya meningkat. So dekat sini saya tahu bila peningkatan harga asal adalah 100%. Okey, ataupun indeks dia kita tulis 100 je. So bila dia kata ada peningkatan 60%, so maksudnya dia tambah 60. Jadi total dia adalah 160 lah untuk indeks harga sekarang. So indeks untuk tahun mana? Indeks dari 2017 berasaskan 2013, iaitu dari 2013 ke 2017 lah. Ini. And satu lagi dia kata membuat sepaket serbuk kari kan. So bila dia buat sepaket serbuk kari, dia dah gabung semua. Dia bukan guna satu-satu bahan. Bukan guna bahan P, Q, R, S asing. Tak. Dia guna semua baru boleh hasilkan sepaket serbuk kari. Jadi ini adalah sebenarnya indeks gubahan 160. Okey. Lepas saya dah tulis ni, kita baca lagi apa dia kata. Dia kata lagi hitung kos membuat sepaket serbuk kari. So dia nak tahu kos, harga, price, saya tulis price harga serbuk kari pada 2017. Baik, saya tulis P 2017 je. P 2017 ni dia nak tahu berapa jika kos sepadan pada tahun 2015. Tahun 2015 harga kari tu 50 sen. Okey. Bila saya dah keluarkan maklumat, baru saya fikir saya nak buat apa. Sekarang ni dia nak kaitkan harga antara 2017 dengan 2015, dua ni. So untuk kaitkan dua ni, confirm saya kena ada indeks bagi tahun 2017 berasaskan 2015. Okey, lepas tu baru saya boleh guna yang formula harga-harga tu. So untuk sekarang saya kena cari dulu yang ni. So saya kena cari indeks gubahan dulu 2017-2015. Kat sini saya hanya ada 2017 dengan 2013 yang tadi tu. So saya dah ada mana ini. Saya dah ada maklumat yang ni. Yang ni untuk indeks gubahan. And saya nak cari yang ni. Kalau saya tengok kat sini, tengok dia ada tahun 2015. Lepas tu dia ada tahun 2017. Lepas tu dia ada tahun 2013. Betul kan? 13, 15, 17. Ni pun 13, 15 kat sini. Jadi untuk cari, kita guna cara yang mudah tu, lukis. Cara lukis. Macam awan tu. So macam mana nak guna cara tu? Kita letak yang kecil sekali tahun dekat depan. Kedua yang tengah tak tengah. Yang paling tinggi tak kanan. And then kita buat bentuk macam awan ni. Contoh. So dari sini, dari yang pertama ke kedua ni, kita tulis dia sebagai huruf A. 2015 ke 2017 ni kita buat B. Lepas tu yang bawah ni, yang satu lagi yang jauh jalan dia ni, 2013 ke 2017 ni kita tulis huruf C. And then you kena ingat, ni cara mudah tau, yang kita tak guna chain rule. Okay. So kat sini formula dia yang senang. A, B sama dengan 100C. So dekat sini saya tengok yang kita dah ada maklumat adalah 2015, 2013. So kat mana 2015-13 kat sini? So 2015 berdasarkan 2013 adalah 124.26. So saya tulislah maklumat dia. 124.26. Lepas tu maklumat apa yang saya ada lagi? Saya ada maklumat 2017 dengan 2013. So 2017 dengan 2013, dua ni. So itu adalah C. So C saya akan tulis kat ni 160. Dan memang tinggal nak cari B je lah sekarang, yang ni. So untuk cari B, saya masukkan dalam formula lah. A dia adalah 124.26, B bersamaan 100, C 160. So dapat kat sini B adalah 100 darab 160 bahagi dengan 124.26. So saya dapat kat sini 128.76.
Okay. So once kita dah dapat untuk dia punya index number, ini I ni adalah apa? B ni adalah I dari tahun 2017 berasaskan 2015. So kita dapat kat sini nilai dia adalah 128.76. Kenapa saya tulis? Sebab saya nak kira untuk harga, jadi saya nak padam semua ni balik. Okay. So saya padam yang dah kira ni. Saya harap you guys faham, ni adalah teknik yang mudah sangat untuk buat. So lepas alright. Lepas tu dia sekarang kita dah dapat indeks ni 128.76. Dan kita nak cari harga. Nak cari harga, bila melibatkan harga, kita guna formula yang awal-awal tadi, iaitu harga untuk 2017 per yang mana the latest tak atas, P 2015 darab dengan 100 bersamaan indeks dia, indeks number. So sekarang indeks dia kita dah ada, iaitu 128.76. Harga tadi kita dah ada, 2017 kita nak cari, saya letak X. 2015 adalah 0.5. So nak cari nilai X, algebra je lah, iaitu 128.76 darab dengan 0.5 bahagi dengan 100. So dapat jawapan 0.64. Dengan kata lain, harga dia adalah RM 0.64. 64 sen lah. Okay. So saya harap boleh dapat something. And then esok insyaAllah saya buat tajuk yang lain pula, revision. And saya akan hantar soalan dekat Telegram group. Okay, sampai situ saja. InsyaAllah jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum.